Okey, dalam persoalan nak memuaskan hati semua pihak ni, saya kira mungkin Tuan Nik Nazmi bersetuju dengan ada beberapa pandangan mengatakan dalam kita mengatur keuangan, ada perkara yang perlu untuk diberikan perhatian, ada perkara yang perlu untuk dikurangkan. Kita ada lebih kurang 70 lebih perjawatan menteri dan juga timbalan menteri. Itu saja sudah pun menelan belanja perbelanjaan untuk emolumen ataupun gaji yang besar. Maka suara rakyat mengatakan tak kala rakyat sedang berdepan dengan pemotongan gaji, menganggur dan sebagainya, ada yang tak dapat gaji, tetapi gaji menteri dan timbalan menteri masih berjalan. Maka rakyat merasakan bahawasanya ada perkara yang perlu untuk diutamakan, ada perkara yang boleh dipotong, ada perkara yang boleh untuk tidak diperuntukkan terus. Maka apakah ini sebenarnya digambarkan sebagai pengaturan perbelanjaan yang kurang berkesan di pihak kerajaan? Saya ingat dalam pengalaman kita lebih setahun melalui pandemik COVID, dia membuktikan bahawa sebenarnya Malaysia mempunyai kekuatan penjawat awam yang sangat baik. Dan kita juga telah melalui dua perubahan daripada Barisan Nasional kepada Pakatan Harapan kepada Perikatan Nasional, dan sistem penjawat awam kita berjalan dengan efisien. Maknanya ini menunjukkan sistem demokrasi dan juga perlembagaan kita dapat berjalan dengan baik. Jadi mungkin ada pandangan yang mengatakan mereka dapat berfungsi dengan baik in spite of the politicians. Okay. Maksudnya bagi mereka datang siapa pun, kita tengok misalnya beberapa penjawat awam menonjol dalam keadaan COVID yang ada pada hari ini. Jadi atas dasar itu saya setuju. Mungkin nak kata begitu banyak penjimatan daripada sekiranya kita kecilkan kabinet yang ada. Bilangan menteri yang ada pada hari ini lebih banyak daripada era Pakatan Harapan. Bilangan timbalan menteri pun lebih ramai daripada era Pakatan Harapan. Setengah kementerian ada 2. Dan ramai di antara kita kadang-kadang tak kenal pun menteri dan timbalan menteri yang ada. Mungkin tak begitu banyak penjimatan tu dalam the big scheme of things lah, sebab bajet kerajaan begitu besar. Tetapi simbolik dia sangat penting sebab kesemua mereka ini ahli parlimen dengan gaji yang mereka ada sendiri. Jadi kita berjalan, tak perlulah dibesarkan kabinet itu terlalu besar, dan tambahan pula yang baki tidak dapat jawatan kabinet, kebanyakannya akan ada jawatan jadi pengerusi GLC dan sebagainya. Ada setengah tu misalnya jawatan pengerusi TNB. Pengerusi TNB jawatan dia hampir 1,800,000 setahun gaji yang mereka terima. Jadi sebab itu ia send the wrong signal kepada masyarakat yang terpaksa melalui kesusahan yang ada pada hari ini. Jadi saya sangat setuju. Dan kedua, tentang soal ekonomi tu, bila kita sebut tentang kerajaan ni beza sedikit. Sebab kerajaan sekarang kadar faedah lah sangat rendah. Kerajaan sebenarnya boleh meminjam dengan kadar yang begitu rendah, cuma masalah dia ialah had yang ada dalam perlembagaan kita 60%. Jadi saya sebenarnya, ini pandangan saya lah, bahawa dalam keadaan ni boleh diibaratkan macam dulu negara-negara Amerika berhadapan dengan perang dunia dan sebagainya. Ini negara waktu yang memerlukan kita ada paradigma baru dalam ekonomi. Dan saya menyerulah kepada ni, kalau nak diadakan lagi pertemuan Perdana Menteri, Menteri Kewangan dengan kepimpinan Pakatan Harapan dan sebagainya, saya ingat tidak ada masalah sebab kita melihat ini sebagai satu masalah nasional untuk memastikan. Saya setuju nak ganti 100% tak mampu. Tapi sekurang-kurangnya benda-benda asas, moratorium. Blanket moratorium. Tahun lepas kalau kita tengok keuntungan yang dicatat oleh bank-bank, termasuk bank-bank yang dipunyai oleh kerajaan, JLC dan sebagainya, terus tinggi. Ada eksekutif atau CEO di bank yang dapat gaji yang meningkat ataupun bonus yang tinggi. Dan itu juga dalam keadaan bank kata kita tak mampu nak teruskan blanket moratorium. Jadi saya ingat itu satu perkara yang perlu diambil kira, sebab rakyat sampai dah habis tabungan mereka, Aisina dan sebagainya nak hidup. Saya ingat we have to do something quick lah.